makna. Hampir seluruh penduduk dunia kini terkesan dengan impak krisis ekonomi. Sementara di negara-negara konflik pula, mereka mengalami tekanan berganda dengan ancaman peperangan, kebuluran, kemiskinan, masalah kesihatan, bencana alam dan sebagainya. Apa tindakan kita? Bantu mereka melalui kempen Mari Sedekah, anjuran Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka mengambil masa untuk membantu, mereka telah pun kehabisan waktu. Bertindak sekarang. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk zahirkan keprihatinan anda. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita kembali untuk Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Ya, dan kita hari ini macam saya sebut tadilah, tajuk kita adalah hangatkan musim sejuk mereka. Siapakah mereka yang dimaksudkan? Iaitu mereka yang berada ataupun saudara kita berada di Lubnan, yang mengalami musim sejuk. Jadi bagaimana kita boleh bantu mereka ini? Dan orang tamu kita mewakili Islamic Relief Malaysia, Siti Zafira Zahari, Pengurus Bahagian Penjanaan Dana, dan juga berada Muhammad Firdaus Muhammad, Pegawai Bahagian Penjanaan Dana Islamic Relief Malaysia bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sihat semua? Sihat-sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. JPN dengan Jeluk okey, sihat? Ya, alhamdulillah. Kami okey saja, kami sihat. Cuma itulah kita masing-masing kat bilik ke, kat pejabat ke, masing kat rumah masing-masing ni sejuk aircon macam itulah kot, ataupun sejuk hujan macam tu. Tapi kalau kita bercerita tentang kesejukan musim sejuk yang melanda negara-negara, khususnya mereka yang diuji sebagai pelarian ataupun yang sangat memerlukan penempatan makanan dan bantuan, pasti luar biasa apa yang mereka lalui sekarang kan. Macam negara Syria, Palestin, Afghanistan, Bangladesh, Bosnia. Ada banyak lagi lah yang mengalami musim sejuk ni. Tapi Lubnan yang menjadi pilihan Islamic Relief Malaysia. Kenapa agaknya tu? Sizah mungkin nak mulakan? Silakan Sizah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih pada DJ Pian, DJ Lu dan semua pendengar Suara Kemanusiaan di KFM yang sangat setia bersama kami lah, insyaAllah. Jadi sebelum menjawab pada soalan tersebut, kita nak kongsi sedikit lah mengenai info bantuan musim sejuk yang kita jalankan pada tahun ini. Jadi secara keseluruhan Islamic Relief menjalankan program bantuan musim sejuk ni di 17 buah negara lah. 17 buah negara, merangkumi negara-negara di Timur Tengah, Asia dan juga Eropah Timur lah. Jadi fokus kita untuk membantu pelbagai golongan rentan seperti golongan pelarian, penduduk lokal, anak yatim, ibu tunggal dan lain-lain. Jadi antara bantuan yang biasa kita salurkan adalah seperti kayu api, selimut, tila, baju sejuk, dan ada juga antaranya kita bantu dari segi baik pulih rumah untuk rumah-rumah yang especially terjejas lah akibat peperangan ataupun bencana-bencana lah yang berlaku di negara-negara tersebut. Jadi untuk tahun ini insya-Allah Islamic Relief secara keseluruhan kita sasarkan sebanyak lebih 72,000 unit kit bantuan musim sejuk lah untuk diagihkan di 17 buah negara tadi yang bakal memberi manfaat kepada 456,000 penerima insya-Allah. Jadi berbalik kepada persoalan tu, kenapa dalam 17 negara tadi kita pilih Lubnan? Jadi insya-Allah lah, alhamdulillah mungkin ada di antara kita yang tahu situasi yang sedang berlaku di negara Lubnan itu sendiri, di mana mereka sedang mengalami krisis ekonomi yang sangat dahsyat lah. Dikatakan bahawa ia adalah yang paling terburuk dalam sejarah negara Lubnan itu sendiri, di mana ia semakin memburuk pada tahun 2019 dan selepas itu diburukkan lagi dengan penularan pandemik COVID-19 di seluruh dunia dan juga letupan di Pelabuhan Beirut pada tahun 2020 lah, sehingga menjejaskan mata wang di negara tersebut, jatuh merudum lah dikatakan, dan inflasi dan juga penghapusan subsidi seperti bahan api, roti dan juga barangan asas keperluan lain menyebabkan penduduk di Lubnan ni sangat struggle untuk menjalani hidup mereka lah. Jadi kita kena tahu juga bahawa di Lubnan ni adalah antara negara yang menampung jumlah pelarian Syria yang tertinggi di dunia, antara yang tertinggi di dunia, iaitu kira-kira 1.5 juta pelarian Syria berada di Lubnan ketika ini. Dan juga selain daripada pelarian Syria, mereka juga menampung pelarian Palestin kira-kira lebih 200,000 orang
Jadi mengapa kita pilih Lubnan ni adalah di Lubnan sendiri penduduk yang memerlukan bantuan dan sokongan daripada kita dan juga pelarian Syria dan juga pelarian Palestin yang berada di situlah. Jadi bantuan yang ataupun kempen Rayuan Musim Sejuk yang kita buka ni orang kata sangat-sangat bakal memberi manfaat lah kepada mereka yang berada di sana, terutamanya untuk 3 golongan ini. Begitulah kisah kenapa. Sebab itulah kenapa Lubnan dipilih untuk kempen musim sejuk kali ini. Teringat kalau bendera Lubnan tu kita nampak warna merah, bawah tengah-tengah tu ada gambar pokok sidir tak salah namanya, yang melambangkan kesuburan, kemakmuran, prosperity. Mungkin salah satu juga daripada bumi Syam tu di Lubnan itu menggambarkan ramai nak cuba dapatkan perlindungan, bantuan, termasuk sahabat-sahabat saudara pelarian kita kat sana. Mungkin macam mana bentuk bantuan tu, kalau Brother Firdaus boleh kongsikan pula. Menerusi kempen musim sejuk, rayuan musim sejuk kita. Bantu tu. Silakan. Okay, sebenarnya saya nak kongsikan Assalamualaikum dulu. Saya nak kongsikan sebuah kisah lah yang mana dia melibatkan sebuah keluarga di Syria. Ada sebuah keluarga ni, nama dia Abu Abdu, ketua family ni. Dia ada seorang isteri dan juga 3 orang anak. Dia sebelum tahun 2011, yang mana pada tahun 2011 Syria berlakunya krisis kan, berlakunya pergelutan kuasa dalam negara mereka. Abu Abdul ni memang hidup aman damai dengan family dia, kerja sebagai petani. Kalau balik daripada rumah tu disambut mesra oleh anak dia kan, disambut mesra dengan isteri dia. Tapi selepas saja berlaku konflik, suasana yang indah dalam rumah mereka menjadi suram. Pernah diceritakan bagaimana anak kepada Abu Abdul ni, iaitu Musa, duduk bersebelahan dengan jendela rumah dan pada waktu tu tiba-tiba berlaku ledakan bom dan anak dia yang duduk bersebelahan dengan tingkap tu terkena serpihan bom tu dan dia beritahu kepala dia cedera parah dan mata belah kanan dia buta. Kesan daripada dan letupan tu kan. Jadi Abu Abdul yang rasa tak tenteram dia pun ambil inisiatif untuk berpindah ke Idlib, utara Syria. Dan bila dia sampai ke utara Idlib ni, lain pula cerita dia. Bila sampai di utara Idlib, dia dikerah untuk kembali ke negeri asal dia, iaitu di Damaskus lah. Di Damaskus. Okay. Dan atau kalau di Damaskus, Syria masih dalam Syria kan. Jadi kemudian dia ada 2 pilihan, sama ada dia balik ke Damaskus, Damsyik, ataupun dia ditahan. Jadi dia tak nak kena tahan, dia pun balik ke Damsyik yang mana berlakunya letupan tadi. So bila sampai dia di Damaskus, dia macam tambah rusing lah kan, takkan nak duduk dekat rumah dia yang tak selamat kan. Anytime je boleh kena bom, anytime dia berlaku pergelutan kan. Jadinya dia pun pindah ke Lubnan. So bila di Lubnan pula, bertambah lagi musibah dia bila di kamp pelarian mereka nak hidupkan api ni sebab mereka sejuk kan, waktu musim sejuk. Jadi waktu nak panaskan, nak hangatkan api tu, kemah mereka terbakar. Mereka terbakar disebabkan tak ada tus yang sempurna. Jadi rumah mereka terbakar, kemah mereka terbakar dan anak gadis mereka pun sama turut terbakar, tapi survive lah. Dia selamat lah. Dia survive dan diceritakan muka anak dia ada kesan parut. Dan dari situlah kita dekat Islamic Relief Nation, kita ambil inisiatif untuk bantu dia beri bahan bakar yang sempurna lah, yang lengkap lah tools dia. Kemudian kita bagi food pack, kita bagi blanket, selimut dan juga pakaian baju musim sejuk yang tebal. Baik, itu bentuk bantuan disampaikan sebab ujian mereka besar dah macam kena tolak sana, kena tolak sini kejap, ke sana tak boleh, sini tak boleh Jadi besar ujian yang mereka lalui, tambah-tambah lagi dalam musim sejuk. Dan bagaimana IRM orang kata mengumpulkan dana untuk membantu mereka ni, Brother Firdaus? Alhamdulillah, kita di Islamic Relief Malaysia kita buka banyak platform kepada donor kita. Sekarang ni kita dah masuk tahun 2022, memang bercambah-cambah lah dia punya platform tu kan. Dan kita ada buka akaun Shopee, kita ada buka akaun Lazada, yang mana boleh search je, di ruangan search tu type je Islamic Relief Malaysia, akan keluar lah kita punya logo, kita akan keluar kita punya page. Guys tu banyak campaign dan boleh pilih campaign winter, yang mana kita dah upkan campaign kita, ataupun kita winter juga akan adakan live bersama dengan akaun kami, Diana Amir, insyaAllah pada hujung bulan.
kita akan dengarlah daripada input-input yang dia sendiri pernah join sekali kan, Missy Winter, mana dia akan lagi banyak info lah daripada yang kita boleh dengar sama-sama. InsyaAllah. Kat mana-mana je cari je Islamic Relief Malaysia di media sosial, InsyaAllah jumpa. Dan ada macam-macam cara anda boleh membantu saudara-saudara kita yang sangat-sangat memerlukan. Dan si Zaf pun ada pengalaman sebenarnya. Nak dikongsikan kejap lagi ya, InsyaAllah ya si Zaf. Kabarnya dekat Turki ya, tahun 2020. Nanti kita kongsikan bersama dengan lain untuk sahabat-sahabat kita, dan kita akan berehat kejap sahabat-sahabat semua. InsyaAllah. Kembali selepas ini Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Hampir seluruh penduduk dunia kini terkesan dengan impak krisis ekonomi. Sementara di negara-negara konflik pula, mereka mengalami tekanan berganda dengan ancaman peperangan, kebuluran, kemiskinan, masalah kesihatan, bencana alam dan sebagainya. Apa tindakan kita? Bantu mereka melalui kempen Mari Sedekah, anjuran Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka mengambil masa untuk membantu, mereka telah pun kehabisan waktu. Bertindak sekarang. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk zahirkan keprihatinan anda. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Sakit lutut? Sapulah Gel Amani. Dapatkan dari wakil jualan di seluruh negara atau WhatsApp 019-999-6686. Gel Amani, gel sapuan lutut pilihan ibu dan ayah. Gel Amani. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Kini buku IKIM ada secara e-book. Pelbagai kelebihan boleh dinikmati. Lebih murah dan jimat, dapat dibaca segera, saiz fail yang kecil serta yang paling penting adalah satu akaun boleh digunakan pada 5 peranti berbeza dalam masa yang serentak. Telefon pintar, komputer, iPad, semuanya boleh. Layari www.ikimniaga.my dan pilih e-book IKIM. Seterusnya tekan pada buku yang anda inginkan dan anda akan dihantar ke laman sesawang eCentral. Ingin bantuan? WhatsApp saja di 011576954400. Jangan membaca sampai koma, tapi bacalah sehingga titiknya. Segera dapatkan buku IKIM secara e-book. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, inforia Islam, semuanya di IKIM. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami kembali lagi bersama Luke dan Pian dan juga sahabat-sahabat kita dari Islamic Relief Malaysia, Sezaf dan juga Brother Firdaus bercakap tentang bagaimana mereka membantu mereka atau saudara kita di Lubnan untuk musim sejuk mereka. Tapi ada juga cerita atau pengalaman-pengalaman daripada mereka sehingga akan mereka ceritakan kepada kami semua. Tambah bila musim sejuk kan, Sezaf pernah ke tempatan Turki untuk menyantuni pelarian-pelarian Syria di sana. Macam mana kalau dalam musim sejuk, ujian yang mereka lalui, dan kita pun nak menyampaikan bantuan pun mungkin ada cabaran-cabaran juga kan, pengalaman sampai ke tulang sejuknya tu kan. Macam mana sejuknya tu, bagi gambaran sikit. Memang ada kisah lah. Selama ni duk sebut je sejuk sampai ke tulang, tapi tak pernah rasa kan. Jadi bila kat sana tu diberi peluang lah untuk rasa, Allah bagi izin untuk rasa sendiri. Jadi untuk pengetahuan semua, 2020 betul-betul sebelum pandemik melanda COVID-19 tu, kami sempat pergi ke Turki untuk menyantunilah pelarian-pelarian Syria yang berada di sana, dan untuk menambah bantuan Islamic Relief untuk musim sejuk. Kalau di Islamic Relief kita ada 3 kaedah lah dalam memberi bantuan musim sejuk, iaitu bantuan tunai ataupun barang keperluan ataupun voucher pakaian. Jadi di Turki ni alhamdulillah kita dapat melihat sendiri macam mana bantuan voucher pakaian yang kita beri ni mereka gunakan untuk membeli keperluan harian untuk keluarga-keluarga lah. Jadi di Turki ni kalau tadi di Lubnan kita ada 1.5 juta pelarian Syria, tetapi di Turki ada sebanyak 3.5 juta, lebih 3.5 juta. Jadi bayangkan banyak tu. Banyak macam mana kita nak membantu mereka ni. Kita dapat bantu semua, tapi sekurang-kurangnya kita dapat membantu sebahagian ataupun sedikit daripada jumlah tersebut lah. Jadi bila kita sebut tentang Turki ni, kita selalu bayangkan negara yang cantik, negara yang indah, negara tempat pelancongan dan sebagainya. Tapi jangan kita lupa, di sebalik keindahan, kecantikan negara, sesuatu negara tu mesti ada, di celah-celah kehidupan tu mesti ada
liku-liku ataupun cabaran-cabaran yang dihadapi oleh penduduk-penduduk di sana ataupun terutamanya pelarian yang berada di sana. Jadi di sana alhamdulillah kami berkesempatan untuk menziarahi 2 buah keluarga anak yatim di Istanbul sendiri dan juga di 2 buah pusat jagaan anak-anak yatim di Gaziantep lah. Gaziantep ni adalah sempadan lah Turki dan Syria ni. Jadi kedua-dua ni memberi kesan yang berbeza lah. Dan di mana di Istanbul kita melawat keluarga anak yatim ni di salah buah rumah yang kami lawati tu. Ada satu ketika tu saya berdiri di satu sudut rumah tu lah. Di satu sudut rumah tu kita dah pakai kita dah pakai proper baju sejuk, kita dah pakai stoking tebal dan sebagainya. Tapi bila saya berdiri lama di situ, statik kat situ dalam tempoh beberapa ketika, tiba-tiba saya rasa macam sejuk ni kaki saya ni. Macam bocor ke, ada air tumpah ke apa ke. So saya tengoklah ke bawah, tak ada, kering kan. So apa benda yang sejuk ni. So saya macam stoking pun dah tebal semua. So macam okey, inilah rasanya macam tadi saya cakap, di sini sejuk tu sampai zuk macam tu. Saya macam tak boleh duduk lama lagi. So saya cepat meresap. So saya cepat-cepat move to kawasan ataupun area yang ada kapet tau. So kapet tu agak tebal, jadi slowly lah dia macam reducekan balik saya punya terkejut tadi kan, macam tu. So itu dekat rumah tau, dekat rumah yang ada, orang kata ada jugalah kapet, ada juga heater, tapi kadang-kadang heater mereka ni tak berfungsi. Kat situ cabaran juga untuk mereka, macam mana dia nak memanaskan kan. Tapi cuba kita bayangkan dekat rumah yang sebegitu, yang ada kapet dan ada penghangat lah, orang kata ada sedikit penghangat di situ. Bayangkan mereka yang berada di kem-kem pelarian. Macam mana mereka duduk di kemah-kemah yang hanya berlantaikan canvas ataupun kain. So macam mana mereka hadapi hari-hari kan? Yang serba kekurangan, terutamanya untuk ibu-ibu tunggal ataupun warga emas dan juga anak-anak yatim lah, anak-anak kecil yang orang kata sangat struggle untuk berdepan dengan cuaca ataupun suhu sebelum ni. Dan saya nak bawa satu lagi kisah. Bila kita berada di satu kawasan pergunungan kat situ, dekat Turki, semasa kami pergi tu betul-betul berlaku winter lah, belum betul-betul turun salji dan sebagainya, tapi sejuk tu dah memang rasa. Di akhir-akhir misi tu kami sempat pergi ke satu kawasan pergunungan ni, memang dah turun salji lah, kat situ memang dah tebal salji ni. Jadi kita tak berada lama kat situ, kita hanya nak tengok macam mana keadaan musim sejuk tu. Sempat berlaku sesuatu lah pada saya kan, di mana waktu tu saya memang tengah buka glove sikit, glove tangan tu, buka sekejap je, ambil gambar dan sebagainya, tapi suddenly macam tangan saya tiba-tiba kaku, keras. Sebelah ni, sebelah jari, sebelah tangan ni cepat tak boleh bergerak. Saya macam apa ni, macam mana ni kan. So alhamdulillah lah, nasib baik kat situ ada sister part yang berdekatan dengan saya minta sister part bantu pakaikan saya glove kan, macam tu. So sister part pun ambil glove dari saya punya winter jacket apa semua dan pakai. Slowly baru rasa darah tu mengalir balik, so baru rasa hangat balik. Faham tak? Itu baru sikit saya rasa macam mana ni aku nak duduk kat sini kan, macam tu. So bila saya macam terus relate pada orang-orang yang berada di camp, memang tak dapat lah nak dibayangkan itu apa? Frostbite kan, orang panggil frostbite. Kalau sejuk yang melampau, bawah tak beku. Lepas tu dia boleh jadi kejang dan kaku. Saya punya jari pun tiba-tiba dekat jari kelingking ni tiba-tiba ada darah. Ni dah kenapa pula ada darah ni, dari mana terlalu kita keras. kata terkena tak kata terkena ada kayu luka ke apa, tak ada. Dia macam inilah baru saya dapat rasa sendirilah, orang kata Allah nak bagi saya rasa tu macam beginilah keadaannya. Jadi memang lepas pada tu memang sangat membuat-buat lah, orang kata lagi kita perlu bantu mereka, tak cukup apa yang kita buat selama ni, macam tu. Kita rasa semangat tu bukan dirasai oleh si Zaf saja dan sahabat-sahabat kita yang membantu, tapi sahabat-sahabat yang mendengar dan juga sentiasa bersama Islamic Relief Malaysia pun insya-Allah tergerak hati untuk membantu, walaupun mungkin kita tak tahu sedingin mana, tapi daripada apa yang si Zaf bayangkan tadi pun insya-Allah kita harap dapatlah kita sedikit sebanyak meringankan dan menghangatkan musim sejuk mereka. Jom kita tanya orang yang paling hangat sekarang ni, Firdaus. Mungkin Firdaus boleh kongsikan macam mana agaknya, mungkin ada pengalaman ke ataupun nak tambah apa yang pengalaman-pengalaman, silakan. Saya kalau nak cerita pasal pengalaman musim sejuk ni tak adalah, tapi pernah belakang tu dah ais ke tu? Genting lah. Genting pun sejuk juga kan. Genting Island pun sejuk juga. Tapi pernah sekali tu kalau saya pergi tempat yang sejuk, memang auto demam lah.
Memang to the moon. Sebab memang tak tahan sejuk. Kalau saya andai kata ada chance satu hari nanti pergi ke kamp pelarian tu, memang saya rasa memang give up awal-awal lah kot. Memang tak tahan. Even waktu saya pakai musim sejuk, excuse tak nak pergi. Bukan. Dan takut kalau pakai baju yang tebal tu takut. Memang tak boleh tahan. So itu sedikit pengalaman saya lah. Kalau andai kata saya ditempatkan mereka, mungkin saya sendiri pun tak dapat lah tahan dengan keadaan mana katanya kita pun tak mampu sebenarnya nak menghadapi musim sejuk tu kan, Firdaus kan? Ya betul. Ini kan lagi mereka yang hari-hari berhadapan, hari-hari menantikan mungkin ada siapa yang mungkin boleh membantu mereka dalam menjalani kehidupan harian, termasuk bila Sizam sebut tadi lah, warga emas, anak-anak, golongan wanita yang ramai juga di kalangan mereka yang menjadi ibu tunggal kerana sama ada suami mereka terkorban dalam peperangan atau penutupan dan serangan. Jadi inilah masanya kita bantu mereka menerusi rayuan ataupun kempen rayuan musim sejuk bersama Islamic Relief Malaysia. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita, Siza, Brother Firdaus, yang sudi hadir untuk hari ini tentang hangatkan musim sejuk mereka. Mungkin Siza ada nak kongsikan macam mana cara sahabat-sahabat kita nak bantu menyalurkan bantuan untuk kempen kita? Okey, secara ringkas ni kita jangan lupa kita ni Islamic Relief bukan sahaja membantu di luar negara, tapi kita ada juga di dalam negara sendiri. Yang sekarang kita tengah sedialah untuk bantuan banjir kita ni. Tim tengah bersiap sedia dan kita juga baru-baru ni balik ke Sarawak. Kita tengok penerima-penerima manfaat di Sarawak. Jadi kesemua ni boleh dibantulah melalui platform-platform yang kita ada di laman web. Boleh tengok di www.islamic-relief.org.my ataupun boleh hubungi kami di talian 0389263434. Dan yang paling penting boleh ikuti kami di laman media sosial kami. Kita ada banyak. Kita ada di Facebook, IG, TikTok, Twitter dan sebagainya. Follow je dan ikuti perkembangan kami di situ. Selain daripada platform-platform yang Brother Firdaus tadi telah share lah. InsyaAllah. Baik, terima kasih Siza. Terima kasih Brother Firdaus. Selamat bertugas juga untuk semua dan sahabat-sahabat di Islamic Relief Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Alhamdulillah, itu di perkongsian kita untuk pagi ini. Hangatkan musim sejuk mereka, membantu saudara-saudara kita di negara-negara yang sangat-sangat memerlukan bantuan. Jom kita bantu mereka, insyaAllah sedikit bantuan anda dapat meringankan beban mereka, menghangatkan lagi kehidupan mereka. Baik, kami